Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Awais Korni bin Muhammad Zain, A186347. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsi serba sedikit mengenai tokoh kepimpinan Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Pertamanya, Tuan Guru Datuk Nik Aziz Nikmat dilahirkan dalam sebuah keluarga yang sangat berpegang teguh kepada ajaran Islam di perkampungan Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan pada tahun 1931. Bapanya iaitu Haji Nikmat bin Raja Banjar bin Raja Abdullah bin Raja Mamat, merupakan keturunan Raja Jembal. Bapanya juga lebih dikenali dengan panggilan Tuan Guru Nikmat Alim. Hal ini kerana beliau arif dalam ilmu-ilmu agama. Beliau juga terkenal di Kelantan dalam mengendalikan institusi pengajian pondok di kampung Kedai Lalat. Di situlah Nik Abdul Aziz mendapat pendidikan awal bersama ratusan pelajar Islam dari segenap ceruk rantau Asia Tenggara. Sejak kecil beliau mempelajari dan mendalami kitab-kitab agama yang muktabar dari almarhum ayahandanya sendiri, serta belajar menulis daripada ibunya Hajah Aminah Majid. Seterusnya, semasa usia 9 tahun, Nik Abdul Aziz dihantar berguru dengan Tuan Guru Haji Abbas Muhammad di Pondok Madrasah Ittafaqiyah, Jertih, Besut, Terengganu. Tuan Guru menuntut ilmu di situ selama setahun sehingga peperangan Jepun berlaku dan pengajian terpaksa dihentikan buat masa ketika waktu. Pada masa ini juga Tuan Guru berulang alik dari Kampung Sirih, berguru dengan Tok Khurasan dan belajar dengan Tuan Guru Ali Pulau Pisang dalam mata pelajaran Nahwu dan Tuan Guru Datuk Muhammad Nur Ibrahim, iaitu masa bekas Mufti Kelantan dalam pelajaran fiqh. Setelah perang tamat, beliau terus menyambung kembali pelajaran secara formal di Ittafaqiyah. Walaupun usia Tuan Guru masih muda, tetapi beliau telah dapat menguasai kitab Asmuni, iaitu sebuah kitab Nahwu yang agak tinggi ilmunya, setanding dengan murid-murid yang lebih tua daripada dia. Pada tahun 1945, beliau telah menyambung pelajaran di Jami' Marbawi Al-Ismaili terbaru hingga ke 1950. Beliau menyambung pelajaran ke Universiti Darul Ulum Deoband di India. Beliau telah mendalami ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir Quran, hadis dan lain-lain. Ketika di India, beliau juga telah sempat berguru dengan Syekh Al-Hadis, guru tarikat yang terkemuka di India pada ketika itu, iaitu Maulana Muhammad Ahmad Al-Madani, dengan mendapat ijazah. Maulana Muhammad seorang pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan India yang pertama dan pernah dipenjarakan semasa penjajahan Inggeris. Pada 1957, beliau telah menyambung pelajaran sehingga mendapat ijazah sarjana dalam jurusan kehakiman dan perundangan Islam selama 2 tahun. Kemudian beliau telah mendapat diploma pendidikan di Darul Azhar dan pulang ke tanah air pada Februari 1962. Pada 1962, beliau membuka sekolah dengan menggunakan tanah wakaf yang diberikan oleh ibu saudara Hajah Khalsum, iaitu Sekolah Menengah Agama Darul Ulum, Pulau Melaka, di sebuah petang, dan sebelah pagi beliau berkhidmat di Sekolah Menengah Agama Takbiratul Mardiyah, Pancur Kemumin. Beliau telah menjadi ahli PAS sejak 1967. Pada Julai 1967, beliau menjadi calon PAS dan dalam pilihan raya kecil Parlimen Kelantan Hilir dan pada sekarang itu Pekalan Cepu. Pada tahun 1986, beliau berpindah untuk bertanding di kerusi kawasan Parlimen Bacok dan ahli Dewan Undangan Negeri Semut Api. Pada 1971, beliau dilantik menjadi Ketua Dewan Ulama PAS Pusat hingga 1995. Kemudian dilantik menjadi Mursyidul Ampas dan mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Tuan Haji Yusuf Rawon.
Pada 1978, Tuan Guru dilantik sebagai Pesuruhanjaya PAS Kelantan, kemudian menjadi Menteri Besar Kelantan pada Oktober 1990. Beliau telah menulis beberapa sebuah buku, antaranya Mengapa Saya Tidak Masuk Kristen, dan beberapa buah buku telah diterbitkan mengenai siri-siri kuliah dan ceramah. Dengan pengalaman yang ada, beliau telah membimbing pelajar Ma'had Muhammad dengan menanam kesedaran, dan akhirnya timbul satu halaqah pengajian yang sekarang disebut surau. Sebab itu wujud sebuah surau yang masih ada di Ma'had Muhammadiyah Al-Banat, Jalan Merbau baru, di mana surau itu menjadikan tempat latihan sembahyang jemaah dan dakwah. Tuan Guru juga lebih dikenali sebagai ulama kerana petah berilmu. Beliau dah diasuh oleh bapanya sejak dari kecil di masjid sejak dahulu. Depan beliau terang-terang berserta dengan perumpamaan yang jelas dan memudahkan para pendengar memahami. Inilah cara beliau mendapat tempat di hati penonton. Tuan Guru juga banyak memberi sumbangan kepada negara. Pertamanya, antara yang menjadi sumbangan utamanya ialah memperkenalkan kaedah pendekatan pentadbiran yang unik. Misalnya dalam menghidupkan prinsip kedaulatan syariah dalam urusan pentadbiran. Kepimpinan Tuan Guru telah memartabatkan prinsip Islam yang menjadi panduan utama dan asas dalam sektor pentadbiran. Sebab itu, kepimpinan ulama mengambil langkah memastikan tidak ada program kerajaan yang bercanggah dengan kehendak syariah Islamiyah. Seterusnya, menggunakan nasyarak dalam sistem pentadbiran kepimpinan Tuan Guru telah berjaya mengangkat kedudukan Al-Quran dan Sunnah dan menjadi sumber rujukan utama sebagaimana yang dilakukan oleh kepimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Banyak langkah yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah berpandukan kepada ayat Al-Quran dan hadis secara langsung, seperti arahan menutup aurat kepada kaki tangan awam dan peniaga-peniaga. Selain itu, memperkenalkan amalan ijtihad dalam pentadbiran. Penggunaan ijtihad dalam urusan pentadbiran amat penting, memandangkan terlalu banyak kes dan perkara yang memerlukan penyelesaian secara ijtihad. Kepimpinan Tuan Guru dah menghidupkan amalan ijtihad sehingga dapat memantapkan pentadbiran kerajaan kerana otoriti ijtihad amat tinggi dalam sistem pentadbiran Islam. Misalnya mengadakan kursus kefahaman Islam pada sektor perkilangan. Secara keseluruhannya, kepimpinan Tuan Guru Ni Aziz di Kelantan menjadi satu institusi politik Islam yang disegani dan melakar sejarah tersendiri dalam pentadbiran dan politik. Kerana beliau telah berjaya membangunkan Islam dan memberi khidmat kepada rakyat Kelantan selama lebih 20 tahun. Perkembangan ini menunjukkan bahawa Tuan Guru telah berjaya membawa kesejahteraan kepada masyarakat dan dapat melakukan dan meletakkan kedudukan Islam sebagai dasar pemerintahan. Kepimpinan Tuan Guru di dalam kerajaan Kelantan telah memberikan sumbangan dan impak yang amat-amat besar kepada pembangunan Islam dan masyarakat dengan menggunakan pendekatan sederhana dalam politik dan pentadbiran. Namun begitu, beberapa aspek kelemahan pentadbiran perlu diatasi supaya lebih banyak pencapaian dapat dibuat pada masa akan datang dan tidak sekadar berbangga dengan pencapaian lama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.